Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 3 Jun bersama saya Marslah Hasan. Tajuk utama pagi ini. JKR diberi mandat pantau projek Pen Borneo di Sabah. TNB tumpu selesaikan masalah pelanggan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ke tajuk utama, kita ke laporan ini dulu. Meskipun hanya berbaki 2 hari sahaja bagi umat Islam menunaikan ibadah puasa, penduduk Islam Palestin di Baitul Maqdis terus berdepan kebiadaban dan kekejaman oleh penceroboh haram Israel. Tentera Israel bertindak ganas dengan mengasari jemaah dalam Masjid Al-Aqsa sebelum sebilangan mereka ditahan. Menurut agensi berita Anadolu, tentera rejim Zionis sebelum itu membuka kawasan Masjid Al-Aqsa kepada sekumpulan peneroka haram Israel untuk mengadakan lawatan dan bersiar-siar di dalam kawasan masjid. Kira-kira 400 peneroka haram Israel dibenarkan masuk tanpa kawalan, sedangkan umat Islam terpaksa melalui halangan dan pemeriksaan ketat sebelum dibenarkan masuk untuk menunaikan solat. Pertempuran kemudian meletus antara tentera rejim dengan penduduk Islam Palestin menyebabkan beberapa orang cedera. Menurut laporan itu lagi, tentera Zionis mengasari jemaah serta menyembur gas pemedih mata. Jumlah penduduk yang ditahan tidak dapat disahkan. Ini pula di Syria. Kawasan dikepung tempat berlindung dibom. Hasil tanaman dibakar selain mereka ditangkap sebelum disiksa. Ini hanya sebahagian dan sebenarnya lebih banyak lagi kezaliman yang dilakukan oleh rejim Bashar al-Assad dan sekutunya Rusia ke atas orang awam di Syria yang dibiarkan berleluasa. Terbaru serangan di Khan Sheikhoun, wilayah Idlib yang meragut 2 nyawa dan menyebabkan puluhan lagi cedera. Rakaman di tempat kejadian dikongsikan laman Facebook Syria Care. Selain serangan di daerah berkenaan, pesawat tempur Rusia turut membedil kawasan kediaman orang awam di kampung Al-Fakik. Manakala sekurang-kurangnya 6 bedilan peluru berpandu menggegarkan kawasan Gunung Al-Zawiyah di selatan wilayah itu. Jabatan Kerja Raya JKR diberi mandat untuk mengambil alih tugas memantau pelaksanaan projek lebuh raya Pen Borneo di Sabah. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata kerajaan sudah memutuskan projek itu yang kini dipantau syarikat rakan penyampai projek PDP diserahkan kepada JKR seperti diminta kerajaan negeri sebelum ini. Beliau berkata penggunaan pihak luar seperti syarikat rakan penyampai projek PDP untuk memantau pelaksanaannya menyebabkan kerajaan menanggung perbelanjaan tambahan sedangkan tugas berkenaan adalah di bahu JKR. Before when it was started, we have appointed somebody. They had appointed somebody to oversee the construction. This is the job of JKR, and we incur extra expenditure by having outside people to supervise. So now JKR is taking back that role, and at least in the case of Sabah. I don't know by Sabah JKR. It's up to them. Up to the JKR to determine who will be the authority. Dalam pada itu, beliau turut menjelaskan kelewatan penyaluran peruntukan pembiayaan beberapa projek pembangunan kerajaan di Sabah. It is slow not only in Sabah, it's also slow in the peninsula. The problem is that we have a lot of obstacles due to the previous government. The most important thing is that we don't have the money. So we have to let the private sector do. But we must ensure that the private sector is genuine, not a front for somebody else. Perdana Menteri berkata demikian dalam satu sidang media di Terminal 2, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, Sabah malam tadi.
Terdahulu, Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali hadir pada majlis iftar di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Beliau tiba kira-kira jam 6.20 petang disambut oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal, Timbalan Ketua Menteri Datuk Jaujan Sambakun bersama Barisan Menteri Negeri Sabah. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Wee Kiong dan P.Y. Tamurti serta Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Jamal. Selepas berbuka puasa pada jam 6.28 petang, Perdana Menteri bersama-sama lebih 1,000 jemaah menunaikan solat maghrib berjemaah. Pada majlis itu juga, Tun Dr. Mahathir turut menyerahkan sumbangan kepada 20 golongan asnaf. Tenaga Nasional Berhad TNB sedang melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan isu kenaikan mendadak dalam bil sebahagian pelanggannya secepat mungkin. Menurut Ketua Pegawai Retail TNB, Megat Jalaluddin Megat Hassan, usaha sedang ditumpukan bagi menguruskan isu berkaitan pelanggan berdasarkan laporan atau aduan yang dibuat. Beliau meminta pengguna yang menerima bil terlampau tinggi untuk datang ke kedai tenaga atau hubungi pusat care line. Tambah Megat Jalaluddin lagi, jika pelanggan hadir ke kedai tenaga, pihaknya akan membantu untuk membuat pindaan kepada bil mereka atau untuk mengkreditkan semula bil mereka jika didapati ia adalah kesilapan TNB. Beliau mendedahkan sebahagian pelanggan telah menerima bil prorata disebabkan kelewatan pembacaan meter, gangguan ke atas sistem bil ataupun kerosakan komputer. Sistem mereka telah terganggu antara 15 dan 20 Mei dan telah kembali normal secara berperingkat. Kata Megat Jalaluddin lagi, walaupun jangka masa bil yang lebih panjang, bil pengguna adalah secara prorata seadanya dan tidak terlebih charge. Wajah saya disunting bertujuan untuk memburukkan imej dan maruah saya. Itu kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mujahid Yusof Rawah yang kesal dengan tindakan individu tertentu menyunting gambarnya di media sosial lalu membuat laporan polis kerana disifatkan menghina agama Islam serta menfitnah. Menerusi status yang dimuat naik dalam Facebook, Datuk Seri Mujahid menyifatkan adalah malang apabila ada individu yang rakus memfitnah dan memburukkan maruah orang lain dengan tuduhan tidak berasas. Ia merujuk kepada pengguna Facebook bernama Syamsul Faisal Abdul Wahab yang memuat naik gambar Datuk Seri Mujahid yang disunting seolah-olah beliau sedang mengusung kavadi pada perayaan Taipusam. Sementara itu, Badan Bukan Kerajaan Gerakan Martabat Pejuang Negara GMPN menggesa pihak berkuasa dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM menyiasat pemilik akaun Facebook berkenaan. Presiden GMPN Razali Zakaria berkata demikian selepas membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi di Ibu Negara. Berbaki beberapa hari sebelum menjelang Hari Raya, pengguna mulai beransur-ansur pulang ke destinasi masing-masing. Antara yang menjadi tumpuan adalah terminal bas di Seksyen 17 Shah Alam. Kita bersama wartawan Nur Fazilah Muhammad Sahir untuk laporannya. Ya, terima kasih rakan setukas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengangkutan awam seperti bas pastinya menjadi pilihan orang ramai untuk pulang ke kampung, terutama apabila berbaki 2 hari saja lagi untuk meraihkan Aidilfitri. Dan saya kini berada di terminal Seksyen 17 Shah Alam, di mana jika pagi tadi di belakang saya ini di balai pelepasan ramai pengguna yang berpusu-pusu untuk pulang ke kampung, dan sekarang di waktu ini mereka telah pun pulang ke destinasi masing-masing. Dan saya nak cerita sikit mengenai terminal ini yang baru dibuka sejak Mei lalu, yang menyediakan pelbagai kemudahan yang selesa dan juga bersistematik buat para pengguna. Dan bagi saya sendiri yang tidak pulang ke kampung sebab kampung saya hanya di Kelang, saya sempat menemu ramah dengan pengguna yang menggunakan perkhidmatan bas ini. Kita saksikan VT ini. Lagi okey lah daripada yang dulu Shah Alam dulu tu. Situ kan macam dia punya kemudahan dia tu macam tempat dia kotor semua kan. Kalau sini memang okey lah. Ada tempat nak duduk semua okey lah. Okey sikit lah. Dia punya servis okey lah. Environment dia pun okey. Puas hati. Harga tiket pun okey sekarang. Kalau daripada dulu, kalau ikutkan sekarang lagi okey lah. Sebab dulu pernah kena tipu semua kan. Tapi sekarang okey lah. Memang saya tak tahu memang naik bas lah.
Yang pertama kali ni hari ni lah. Yang baru buat kan, baru siap kan. Okey lah. Perkhidmatan okey lah. Puas hati lah. Balik ke Kuala Krai. Kelantan. Harga tiket tu rasanya tinggilah sikit. Tahun lepas dalam 50. Tahun ni dalam 56. RM6. Ya, itulah dia temu ramah yang saya sediakan buat anda. Dan satu pesanan kepada para pengguna di terminal ini, anda dinasihatkan untuk datang lebih awal untuk mengelakkan sebarang kekeliruan ataupun ketinggalan bas. Dan sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan selamat pulang ke destinasi anda masing-masing. Selamat Raya, kita kembali ke Sri Pentas. Assalamualaikum. Terima kasih Fazila langsung dari Shah Alam. Baik, menjelang Hari Raya Aidilfitri Rabu ini, harga keperluan di Pasar Basah di Kuala Lumpur dilihat masih terkawal walaupun sesetengahnya mengalami sedikit kenaikan harga. Tinjauan kami di beberapa lokasi di Ibu Negara mendapati kebanyakan harga bahan mentah seperti daging ayam, daging dan santan segar masih kekal sebagaimana sebelum Ramadan. Pasar Besar Chowkit dan premis menjual santan segar di Gombak Selangor menjadi lokasi tinjauan petang semalam. Sebelum ini, kami menerima aduan pengguna yang mendakwa harga santan di kedai ini dijual pada harga RM15 sekilogram. Ini dikatakan lebih mahal berbanding sebelumnya. Bagaimanapun hasil tinjauan kami, premis di Greenwood ini masih menjadi tumpuan pembeli yang sanggup beratur seawal pagi untuk mendapatkan bekalan santan segar yang menjadi bahan utama menyediakan juadah termasuk rendang, ketupat dan lemang. Memang berpadan dengan kualiti yang ada sebab dia pekat dan memang sedap lah kalau kita buat rendang sebagainya. Tapi dia mahal sikit daripada tempat lain, tapi still okey je? Masih okey, berpatutan lah. Memang sebab kualiti dia tinggi kan. Itu yang penting. Ya, pasal santan dia pekat. Santan dia tak campur air. Lalu ke pasar ke mana, dia campur air, dia campur air, kita tak nampak. Dia ada satu saluran yang masuk dalam santan tu. Bila kita simpan kan dalam peti ais, air tu timbul. Santan itu campur air. Ya, ini pekat. Berdasarkan senarai dikeluarkan oleh Fama, laporan harga purata terkini peringkat runcit komoditi harian bagi santan pekat di Gombak Selangor ialah RM10 sekilogram. Kami mendapatkan pula reaksi pemilik kedai runcit yang berniaga hampir 20 tahun di situ. Mahal tu bukan kerana apa lah kan. Pasal kami buat santan, kami tak pernah campur dengan air. Memang dari tahun 2000 kami just follow macam tu. Pasal orang tua saya pegang satu je, dia kata kita jual santan bukan jual air atau anything else kan. Jom kita buat santan je lah. Jadi nak jadikan santan ni untuk sekilo santan lebih kurang dalam 5 biji lah. Harga kelapa pun sekarang dah RM2 lebih datang sebiji kan. Situasi sama turut dilaporkan di Pasar Besar Chowkit. Hasil tinjauan dan makluman pengguna rata-rata menzahirkan rasa puas hati dengan harga barangan meskipun ada sedikit kenaikan terhadap beberapa barang. Kita nak makan dan kita nak makan, kita beli juga. Tetapi harga tu bolehlah dikatakan berpatutan juga. Taklah terlalu melambung sangat. Serupa macam petai yang saya beli sekarang ni. Kalau dulu satu ikat ni baru RM5. Tapi sekarang ni 2 ikat ni dia kasih RM10 dan ditawarkan RM1. Jadi mana berpatutan. Seperti mana tanda harga yang dipamerkan di premis perniagaan, hasil pemeriksaan kami mendapati harga barangan adalah berbeza di setiap lokasi. Bagaimanapun, rata-rata tawaran harga berkenaan adalah menepati harga purata terkini peruncit komoditi sebagaimana ditetapkan oleh kerajaan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan antarabangsa. Pasukan Pertahanan Udara Syria memperkuatkan kawalan di barat daya negara itu selepas serangan bertali arus oleh rejim Israel meragut nyawa 10 orang termasuk anggota tenteranya. Menurut agensi berita SANA, serangan dilancarkan oleh rejim Zionis sekitar jam 3.22 pagi waktu tempatan menyasarkan kedudukan pasukan tentera di Damsyik. Tentera Israel kemudian melancarkan bedilan peluru berpandu ke wilayah pedalaman Quneitra sekitar jam 4 pagi waktu tempatan. Pencerobohan itu juga menyebabkan 3 anggota tentera
Syria dan 7 pejuang asing maut. Menurut sumber, peluru berpandu itu datang dari arah Bukit Golan yang dikuasai Israel. Sekurang-kurangnya 11 orang cedera dalam pertempuran terbaru di Khartoum, Sudan. Kumpulan penunjuk perasaan menyalahkan Majlis Tentera Peralihan Sudan (TMC) sebagai bertanggungjawab melepaskan tembakan rambang ke arah orang ramai. Mereka mendakwa pihak berkuasa menggunakan kekerasan untuk mengusir penunjuk perasaan. Ketegangan antara TMC dan penunjuk perasaan di ibu negara Sudan sudah berlarutan selama beberapa minggu, menggesa kerajaan diserahkan semula kepada pemerintahan awam. Pegawai TMC tidak dapat dihubungi bagi mendapatkan ulasan. Polis French Polynesia merampas 436 kg kokain yang disembunyikan di dalam sebuah kapal layar di perairan negara itu. 4 lelaki warga Itali dan Peru ditahan dalam serbuan yang dilakukan Rabu lalu. Polis menahan bot terbabit di Atol Apataki, perhampiran Kepulauan Tuamotu, selepas mengesan bot suspek yang berlayar dari Panama. Menurut pendakwa Hervé Leroy, pemeriksaan awal ke atas bot berkenaan membawa kepada penemuan ruang mengandungi 341 bongkah batu dan bungkusan kokain seberat 341 kg. Kapal layar itu kemudiannya dibawa ke ibu negara French Polynesia, Papeete, untuk pemeriksaan lanjut yang membawa kepada penemuan lebih banyak dadah. 4 suspek berkenaan berdepan hukuman penjara sehingga 30 tahun dan denda $8.4 juta Amerika sekiranya didapati bersalah. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Kejayaan Liverpool menjulang trofi Liga Juara-Juara Eropah semalam nampaknya terus mendapat perhatian peminat bola sepak di seluruh dunia. Sebaik tiba di Liverpool, barisan pemain dan jurulatih The Reds mendapat sambutan wirah oleh puluhan ribu penyokong. Diduga bandar Liverpool menjadi lautan merah ketika menyambut kepulangan semula pemain dan jurulatih The Reds. Menaiki bas khas pemain dan jurulatih Jurgen Klopp dilihat meraihkan kejayaan bersama penyokong mereka dan masing-masing jelas gembira dengan sambutan yang diberikan. Rata-rata penyokong juga tidak melepaskan peluang untuk bersorak gembira dan tampak teruja melihat sendiri trofi idaman mereka selepas Liverpool dikecewakan Real Madrid di Kiev musim lepas. Sebagai rekod, Liverpool muncul juara pada saingan Liga Juara-Juara Eropah musim ini selepas menewaskan Tottenham 2-0 di Stadium Wanda Metropolitano Madrid. 2 gol Liverpool disumbangkan Mohamed Salah dan pemain gantian Divock Origi pada awal dan minit akhir permainan, sekaligus membantu The Reds menjulang trofi Liga Juara-Juara Eropah buat kali ke-6 dan ia turut menyaksikan klub menamatkan rentetan kekalahan dalam 6 aksi final berturut-turut. It's big. You cannot really describe it, to be honest. I had each emotion already. I was, apart from being angry, I was overly happy. I cried as well a little bit because it's so overwhelming what the people are doing. When you have a direct eye contact and you see how much it means to them, that's touching, to be honest. Today, when the whistle went, and tears of joy, and when so many things through my mind, and I'm just very proud of myself, proud of the team, proud of these boys, and it's just amazing. 4 perlawanan persahabatan antarabangsa berlangsung awal pagi tadi, menyaksikan Luxembourg gagal meraih kemenangan di halaman sendiri selepas mencatat keputusan seri 3-3 menentang Madagaskar. Bagaimanapun, 3 lagi pasukan tuan rumah berjaya menewaskan lawan masing-masing dengan tumpuan sudah pastinya terarah kepada juara Piala Dunia 2018 Perancis yang menang 2-0 ke atas Bolivia. Beraksi di Nantes, Perancis tidak menunggu lama untuk menyingkap gol pembukaan seawal minit ke-5 menerusi pemain tengah Thomas Lemar. Penguasaan penuh tuan rumah selepas itu menyaksikan giliran pemain sensasi Antoine Griezmann menciptakan nama selaku penyaring kedua pada penghujung separuh masa pertama. Bersambung selepas rehat, 6 pertukaran dilakukan jurulatih Didier Deschamps bagi menambah kekuatan baru. Namun segala percaturan itu tidak membuahkan hasil dan keputusan 2-0 kekal sehingga tamat permainan. Di sebalik kemenangan ini, kejayaan Griezmann menyumbat 1 gol awal pagi tadi, meletakkan pemain itu berada di tangga kelas
senarai penjaring terbanyak Perancis dengan 29 gol dan ia juga mengatasi rekod pemenang Piala Dunia 1998 Yuri Jokev. Apapun rekod itu bukanlah matlamat utama Perancis dan Griezmann ketika ini. Sebaliknya, juara Piala Dunia 2018 itu hanya mahu fokus bertemu Turki 8 Jun ini dalam kempen kelayakan Euro 2020. Pemain tengah Brazil Fernandinho memberikan sokongan kepada Neymar dengan berharap dakwaan rogol yang dihadapi bintang itu tidak menjejaskan persiapan pasukan mengharungi Copa America 2019. Terdahulu Neymar mengeluarkan kenyataan menafikan dakwaan berkenaan selepas Kementerian Keselamatan Awam Sao Paulo mengesahkan seorang wanita membuat laporan diperkosa oleh bintang Paris Saint-Germain itu. Wanita yang tidak dinamakan itu mendakwa Neymar merogolnya di sebuah hotel di Paris 15 Mei lalu. Pemain itu memberi penjelasan menerusi video di laman Instagram untuk menafikan dakwaan itu sambil menegaskan dia adalah mangsa pemerasan dan kecewa dengan tuduhan yang menjejaskan reputasi diri serta keluarganya. Neymar tiba di kamp pusat pasukan Brazil dengan helikopter pribadinya namun enggan bercakap dengan wartawan. Brazil kini dalam rangka persiapan untuk mengharungi Copa America 2019 yang disertai 10 negara Amerika Selatan selain dua pasukan jemputan iaitu Jepun dan Qatar. Pasukan yang digelar Seleção itu akan bertemu Qatar pada aksi persahabatan 5 Jun ini sebelum membuka kempen menentang Honduras 4 hari kemudian. Sekian Buletin Pagi. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Marsila Hassan. Salam hormat dan